Shalom adik-adik, apa kabar? Saya harap semua berada dalam keadaan yang sehat. Pada minggu lalu, kita sudah mendengar sebuah cerita yang bertajuk Biji Sesawi dan juga Ragi. Hari ini, kita akan mendengar sebuah lagi cerita di dalam tema perumpamaan yang bertajuk Lalang di Antara Gandum. Adik-adik sudah bersedia? Ambil kedudukan yang selesa, mari kita dengar cerita. Ada seorang petani yang mempunyai sebuah ladang tidak jauh dari rumahnya. Dia mengupah beberapa orang pekerja untuk menyediakan ladang untuk tujuan penanaman. Mereka mencangkul tanah dan membuang batu-batu besar, tetapi pemilik ladang itu mahu menabur benih-benih itu sendiri. Awal pagi lagi, dia membawa guni berisi benih yang baik ke ladangnya. Dia mahu ladangnya mengeluarkan hasil gandum yang baik. Petani itu bekerja dengan penuh sukacita. Dia mengambil keluar benih dari guni yang disangkutkan di bahunya dan menaburkannya di seluruh ladang. Selepas itu, dia pulang ke rumah dengan rasa puas hati. Pekerjaan penting sudah diselesaikan. Malam itu, dia tidur dengan nyenyak. Walau bagaimanapun, ada seorang yang tidak tidur malam itu. Selepas hari gelap, dia pergi ke ladang petani dan menaburkan benihnya sendiri. Tetapi ia bukan benih yang baik. Dia menaburkan benih lalang di antara benih gandum yang telah ditaburkan oleh petani. Kemudian dia menghilangkan diri. Dia telah melakukan pekerjaan jahatnya dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Selepas 1 atau 2 minggu, benih-benih mula bertunas. Ia kelihatan hijau muda dan segar. Pekerja-pekerja sangat gembira melihat hasil kerja keras mereka. Kemudiannya, tangkai-tangkai tanaman mula menjadi kuat dan bulir-bulirnya mula kelihatan. Suatu hari, seorang pekerja menghampiri tanaman itu dan meneliti bulir-bulir yang dikeluarkan. Apakah yang dia dapati? Apakah yang tumbuh di antara gandum? Ketinggiannya sama, daun-daunnya kelihatan hampir sama, tetapi bulirnya sangat berlainan. Pekerja-pekerja lain turut memeriksa tumbuhan di ladang dengan teliti. Mereka terkejut. Ada banyak lalang di antara gandum. Kita harus memberitahu tuan kita dan bertanya jika kita patut mencabut lalang-lalang ini, kata mereka. Mereka pergi ke rumah tuan mereka untuk melaporkan apa yang mereka lihat di ladang. Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Sekarang kami melihat begitu banyak lalang di ladang tuan. Bagaimanakah hal itu terjadi? Aku sudah menyadarinya, tuan itu menjawab dengan tenang. Seorang musuh yang melakukannya. Dia datang pada waktu malam ketika kita sedang tidur. Dia membawa lalang dan menaburkannya ke seluruh ladang kita. Tuan, benarkanlah kami pergi untuk mencabut ke semua lalang itu, supaya ladang kita menjadi bersih. Para pekerja begitu bersemangat. Jangan, jawab tuan mereka. Belum lagi. Tunggulah dahulu karena mungkin gandum itu ikut tercabut semasa kamu mencabut lalang. Biarkanlah kedua-duanya tumbuh bersama sampai musim menuai. Ketika itu aku akan menyuruh orang yang menuai nanti mencabut lalang dahulu, mengikat dan membakarnya. Selepas itu, barulah gandum dituai dan disimpan ke dalam kelapang. Begitulah cerita kita hari ini. Adakah adik-adik dapat menangkap maksud daripada perumpamaan cerita ini? Yuk, mari kita selidiki apa maksud perumpamaan dalam karakter setiap cerita ini. Penabur yang baik adalah Yesus sendiri. Ladang bermaksud dunia. Benih yang baik ataupun gandum bermaksud anak-anak kerajaan surga. Benih yang tidak baik ataupun lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih yang tidak baik adalah iblis. Menuai maksudnya adalah akhir zaman. Dan yang terakhir, penuai yang memisahkan yang baik dan yang jahat adalah malaikat-malaikat. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini,
Mari kita menghafal ayat hafalan di dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Oleh itu, janganlah menghakimi sebelum sampai waktunya. Tunggulah sehingga Tuhan datang kembali. Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 4 ayat 5. Oleh itu, janganlah menghakimi sebelum sampai waktunya. Tunggulah hingga Tuhan datang kembali. Baiklah, sampai kita jumpa lagi. Bye.